Kalau dalam kos sebelum ni kita bercakap tentang split test. Kali ni kita akan bertemu dengan satu perkataan, nama dia scale up. Apa tu scale up? Scale ni skala lah kan. Up tu naikkan. Scale up ni adalah proses yang mana naikkan bajet iklan, naikkan bajet untuk iklan yang dah winning. Iklan tu dia dah winning. Ataupun kita boleh kata naikkan bajet winning ads lah. Proses naikkan bajet winning ad. So winning ads ni kita jumpa dekat mana? Winning ads ni kita jumpa dalam proses sebelum ni yang kita panggil sebagai split test. Sebelum ni tadi kan kita ada belajar kan pasal split test tadi. Split test adalah proses kita uji kaji iklan untuk cari yang mana yang winning. Sebab kita tak pasti. Kita campak 20 iklan, satu yang menang. Campak 10, baru jumpa satu yang menjadi. Kalau kita dah expert, campak 3, jumpa satu. Ni paling power lah. Saya sendiri personally pun, keyakinan saya dekat level yang ni. Saya rasa at least lah, saya kena buat 3 kali baru saya jumpa satu. Kalau satu nisbah satu ni, saya tahu ada orang yang sepower macam ni. Dia memang faham behavior. Memang orang ni hebat gila lah kan. Cuma kita akan sentiasa, ada setengah produk bila kita tak power, kita akan jadi macam ni pula. Ada setengah yang kita teruk sangat. Walaupun kita dah power, produk tu kita memang teruk. Sebab kita tak biasa, tak faham psikologi customer. Tetapi setelah kita dah jumpa winning ads, proses terusnya dipanggil scale up. Yang mana kita naikkan bajet iklan yang dah menang. Iklan tu telah melalui fasa split test. So maksudnya nombor 1, kita buat dulu split test. Bila dah selesai split test, baru nombor 2 kita buat scale up. Dia kena buat dulu split test. Okey, saya tanya anda, berani tak anda buat tak buat split test? Maksudnya tiba-tiba anda terus scale up. Tiba-tiba anda terus naikkan bajet anda, bajet iklan anda jadi RM300 sehari. Berani tak? So tak beranilah kan, dan takut kita membazir, buat iklan membabi buta. Tiba-tiba terus buat bajet 300. So that's why kita split test dulu. Split test ni kita buatlah bajet kecil, RM66. So bila fasa split test ni dah menjadi, kita dah tahu iklan mana yang sesuai, so barulah kita naikkan slow-slow. Contohnya mula-mula dia adalah RM66 kan. Kita naikkan jadi RM, contoh ini biasa yang kami buat lah. Daripada RM66, kalau iklan tu menjadi, kami akan edit bajet dia dan naikkan jadikan RM150. Okay. So bila menjadi lagi, kita naikkan jadi RM300. Kalau 300 pun masih menjadi, kita boleh naikkan jadi RM500. Macam tu. Maksudnya kita proses dia sikit-sikit. Ataupun ada juga cara yang mana kita tak perlu naikkan sikit-sikit. Sebenarnya boleh je kalau kita nak naikkan sekaligus. Contohnya kita memula dengan 66 yang sama, kita terus je naikkan kepada 300. Pun boleh juga. Benda ni pun ada orang buat juga. Dan daripada 300 dia terus naikkan kepada RM1000 sehari. Inilah maksud saya adalah scale up. Iklan tu dah jadi. Kita dah tahu kreatif tu memang kalau orang tengok je ramai orang terhenti. Website kita pun menjadi. So tak ada isu dekat website. Iklan kita tu yang paling crucial, kita nak tengok jadi ke tak. So bila iklan jadi, website pun dah jadi, kita dah jumpa iklan yang dah menjadi tu, maka kita naikkan bajet dia slow-slow. Biar 2-3 hari tengok. Kalau okey, naikkan bajet lagi. Biar 3 hari lagi. So kenapa kita naikkan bajet? Sebab kita nak hit sale target kita. Ini yang punca dia. Sebab kalau kita spend RM66 sahaja sehari kan, sampai bila lah kita nak dapat sale target kita? Mungkin RM66 sehari, sale kita RM200, 3 kali ganda, ataupun RM400 lah. So lambat lah kan. So kita naikkan bajet kita secara menegak, vertikal. Kita naikkan bajet. So inilah dipanggil fasa scale up. Dan di sinilah kita buat untung gila-gila. Untuk split test, kita bukan fokus untuk buat untung, kita lebih kepada nak mengenal pasti mana satu iklan yang winning. So dalam video ni saya akan terangkan lebih lanjut tentang proses macam mana nak scale up, dan benda ni berkenaan dengan kita punya gerak hati. Tentang kita ni faham ke tak data tu. Kalau kita boleh tengok
behavior data iklan kita dan nampak pattern, kita boleh kenal pasti mana satu iklan yang menjadi, mana satu yang tak menjadi, mana satu pasir di pesisiran pantai, mana satu emas di dalam pasir yang bergelimpangan. So kita ambil emas tu, kita naikkan bajet dia. Itulah iklan yang winning. Jumpa dalam video seterusnya, saya akan terangkan dengan lebih lanjut step by step cara untuk naikkan ni. Thank you brother. Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam video kali ni saya nak tunjukkan emas dan beza dengan pasir. Maksudnya apa beza iklan yang winning ni? Apakah petanda? Apakah petanda iklan yang winning? Okay. Petanda iklan petanda winning ads lah lebih tepat winning ads. Apakah petanda-petanda besar dia yang kita nak kena tengok? Kalau kita nampak petanda-petanda ni berlaku dalam kita punya account kita, contoh macam ni. Ni account kami yang lama lah, saya tunjuk sebagai demo. Kita nak tengok dekat mana petanda dan kenapa kami berani naikkan bajet dia. Kenapa kami berani? So benda ni actually sangatlah simple. In fact anda dah belajar pun sebelum ni tentang petanda-petanda ni. Kita tengok benchmark penting. Semua sekali dalam benchmark ni, okay, anda boleh mana ni ada 10 benchmark ada 10 benchmark. Pertama CPM, kita nak pastikan cost untuk 1000 impression kita bawah RM30. Ni benchmark pertama. Benchmark kedua CTR all, jumlah orang yang terstop scroll tu kita nak pastikan atas daripada 4%. Kita ada benchmark nombor 3 CTR link, peratusan orang yang klik link tu kita nak pastikan atas daripada 2%. Cost per klik, jumlah orang yang klik link tu benchmark kita nak pastikan kurang daripada RM1.50. Cost per landing page view, sebab akan ada beza jumlah orang yang klik dengan masuk website tu tak sama biasanya. So walaupun dia mahal sikit, kita tak nak dia lebih mahal daripada RM2. Kemudian peratusan orang yang mendarat di website, landing page view LPV ni, dan orang yang check out initiate ataupun add to cart. Orang yang pilih package tu dia ada peratusan, berapa peratusan orang yang masuk dekat website kita dan pilih package. Kita nak pastikan peratusan orang yang rasa nak beli, sebab tu dia pilih package benchmark atas 25%. Dan kemudian bila kita dapat 25% ni, kita akan dapatlah katakanlah 100 orang masuk website, 25 orang rasa nak bayar. Jadi berapakah cost per checkout initiate? Cost untuk satu orang tu klik button package kita tu. Pilih package kita berapa? Benchmark dia bawah RM8. Maksudnya cost untuk seorang rasa nak bayar tu, rasa nak pilih package dan nak pergi bayar, nak cuba bawa ke kaunter bayaran tu dekat belakang website kita tu RM8. Kemudian daripada semua orang yang cuba bawa barang dia ataupun bawa baju, macam kat Uniqlo kan, bawa baju nak pergi bayar kat kaunter, tak semua yang betul-betul bayar. Ada yang beratur, last kali tengok duit tak cukup lah, ada yang terganggu dan sebagainya. So kita nak pastikan peratusan orang yang beli pula daripada orang yang cuba nak bayar ni, yang rasa nak beli ni, 33%. So 1/3. Yang mana benchmark kita website conversion rate last kali daripada orang yang masuk sampai orang yang bayar. Maksudnya all in lah total dia tu, benchmark conversion rate, keberkesanan website kita adalah 8%. 100 orang masuk, last kali 8 orang bayar. Senang cerita macam tu. Sebab ini adalah proses pertengahan dia lah. Dua ni adalah proses pertengahan dia. Dia ada macam, ada 3 point. Macam tu kan. Dia ada macam 3 point lah kat sini. Lukis sikit lah. Dia macam ada 3 point lah kat sini kan. Dia macam ada point ni. Daripada sini, sini, sini. 1, 2, 3. So, point ni dia ada apa? Orang kata yang ni mula-mula orang masuk website. Yang ni kita panggil sebagai LPV. Ni contoh saya lukis sikit nak bagi anda, takut anda terconfuse. LPV. Okay, yang ni pula kita panggil sebagai, ni abaikan ni ayat. Ini panggil sebagai CI, Checkout Initiate ataupun ATC, ikut website lah. Lepas tu last kali yang bayar dekat belakang ni, purchase. So dia ada 3 proses lah untuk website ni yang bayar. So daripada sini ke sini, kita nak pastikan lah dia sebanyak, tadi kan sebanyak 25% orang yang betul-betul masuk website, lepas tu klik button untuk cuba nak bayar, pergi dekat package. Lepas tu daripada orang yang sini ke sini pula, kita nak pastikan 33%. Maksudnya daripada semua orang yang
dah check out ni, kita nak pastikan 33%, separuh 1/3 daripada diorang ni bayar. Yang mana last kali kita punya total conversion rate ni daripada sini ke sini, kalau saya buat color merah sikit kan, daripada sini ke sini last kali dia akan jadi 8%. Faham tak? Itulah maksud saya, total tu 8% dia akan jadi. So inilah proses website kita. That's why ada 8% kat sini, sebab daripada sini ke sini 8%. Dan last kali kita ada cost per purchase, end result dia RM25. Cost per purchase bawah RM25. So menjawab balik pada soalan saya, mana satu yang paling penting antara semua ni? Macam mana nak bezakan pasir dengan emas? Yang paling penting apabila kita tengok sesuatu iklan tu, untuk kita nak tahu iklan tu menjadi ataupun tidak, nombor satu, dia mestilah menghasilkan purchase. Dia mestilah menghasilkan purchase. Kalau dia tak menghasilkan purchase, sangat susah untuk kita naikkan bajet dia. So benda ni sangat penting. CPP ni sangat penting, anda kena tengok. Kalau tak berlaku pembelian, jangan kita naikkan bajet pula. Maksudnya takut iklan tu memang tak berkesan pun. So nombor satu, dia mesti berlakunya CPP. Walaupun kadang-kadang mahal sikit, kadang-kadang murah. Kalau murah, alhamdulillah lah. Kadang-kadang mahal sikit. Tapi jangan kita tersaiko pula kalau mahal. Kadang-kadang mahal ni sebab bajet kita kecil. Okay, itu nombor satu kita kena tengok. Okay, nombor dua, antara benda yang paling penting juga adalah kita kena tengok salah iklan ke salah website. Benda ni adalah satu proses yang kita kena tahu. Yang ni, salah website ke ataupun salah iklan. Sebab kadang-kadang boleh jadi kita duk betulkan iklan, tapi last kali website kita ni memang hampir memang 8% ni tak dapat, katalah teruk sangat, teruk yang melampau. Ada setengah kalau 5% pun okey, 4% pun okey. Ini yang terlampau teruk. Terlampau teruk bagi saya adalah macam 1%, 2%. So takutnya kita punya website ni tak betul. Jadi that's why kat situ kita kena bezakan ni salah iklan ke ataupun versus salah website. So pastikan sebelum kita naikkan bajet, iklan kita, website kita sendiri tu kita memang dah habis tune dah. Maksudnya testimoni cukup, semua benda cukup. Jangan kita naikkan bajet mendadak-dadak kan, dalam keadaan website kita ni sebenarnya kita pun tahu, kita pun sebenarnya tak habis lagi masukkan info, tiba-tiba terus naikkan bajet menggila. So benda ni sangat bahaya. Okay. So bila kita dah settle, pembelian dah berlaku, website kita pun okey, conversion rate pun okey, tak dapat 8% pun tak apa, 5%, 4% pun okey. Sebab kadang dia boleh naik selepas tu. Yang paling penting selepas tu barulah kita tengok iklan pula. Sebab ni kita nak pastikan semua benda smooth je. Payment tak ada masalah, berlaku pembelian. Walaupun tak dapat semurah macam RM25 ni tak apa. Yang penting berlaku dulu pembelian. Kita risau pecah telur pun tak lagi. Maksudnya orang beli pun tak lagi, kita terus naikkan bajet. So bahaya. So nak bezakan iklan yang menjadi dengan iklan yang tak menjadi ni, bagi saya sentiasa tengok pada dua indikator yang sangat penting ni. Nama dia adalah CTR All. Okay, ini adalah emas. Emas, kita buat color emas sikit, tebulkan dia. Yang mana inilah yang kita cari. Bila kita tengok satu iklan tu tak boleh dapat atas 4%, kita pun ragu-ragu. Boleh ke aku naikkan bajet iklan ni? Baru tekan bajet kecil pun dah tercedok, dah tak menjadi, dah struggle kan. So dekat sini yang kita kena tengok. Kalau iklan kita CTR All terus melambung 6%, 7% mula-mula, itu petanda yang sangat bagus, yang mungkin iklan kita tu iklan yang menjadi. Nombor dua adalah kita nak tengok dekat CTR link ni. Pastikan CTR link ni adalah iklan yang betul-betul membuatkan orang rasa nak klik link. Tak guna kita buat iklan CTR All tinggi mencanak-canak, tapi last kali orang yang klik link tu 1% je. Padahal kat sini dah 6%, 10%. Tiba-tiba dekat sini 1% je. Dia sebaik-baiknya peratusan ni dia kena separuh daripada CTR All. Contohlah, katalah CTR All saya 6%, CTR link saya sepatutnya separuh. Dia punya drop dia tu separuh. So kalau sini 6%, sini 3%. Kalau sini 8%, sini 4%. Kalau sini 4%, sini 2%.
Kalau sini 20%, sini 10%. Itu yang seperfectnya. Maksudnya kita punya iklan ni, dia berjaya menyebabkan separuh daripada orang yang terstop scroll tu rasa nak klik link. Baru iklan tu betul menjadi. Maksudnya, iklan tu ada konten yang betul untuk membuatkan orang yang tertengok, yang terstop scroll tu terus rasa nak klik link. So, benda ni adalah dua benda yang sangat penting. Dan seterusnya adalah kita tengok kepada CPC. Sangat jarang lah iklan yang kita naikkan bajet tapi CPC dia mahal melambung-lambung. Benda ni anda kena hati-hati. CPC kalau iklan yang level kategori emas ni, maksudnya iklan yang memang menjadi ni, CPC dia mesti bawah daripada RM1.50 punya. Kadang-kadang bawah RM1 kan, 50 sen, syahdu. Dia mesti macam tu pattern dia. So, bila anda start tahu, lah, iklan-iklan yang menjadi ni CPC dia memang murah. CPC dia memang murah. So, ini adalah 3 indikator yang saya tengok. Tapi dengan syarat, bawah ni dah settle. Dengan syarat bawah ni dah settle. Purchase berlaku. Website kita tengok pun okey-okey. Walaupun tak perfect pun tak apa. Yang penting dapat conversion rate bila kita kira tu kan. Bila kita kira tengok berapa ramai yang masuk website. Katakanlah ada dah ada dekat dalam 200 orang masuk website. Kita kena kira lah berapa ramai yang betul-betul beli kat sini. Katakanlah 20 orang yang beli. So 10% dah. Katakanlah 10 orang yang beli. So 5% dah. Jadi benda ni lah yang anda kena monitor betul-betul dalam kempen kita. Anda kena tengok dekat belah belakang ni. Dekat belah belakang ni. Yang ni, rate ni. Alamak, sorry. Yang ni, rate ni. Rate ni berapa? Pastikan kalau boleh dapat okey. Sebab ini adalah keberkesanan website. Kan, dapatkan atas. Tengok, ada iklan yang 11%, ada iklan yang 8%. Maksudnya website kami ni berkesan convert 8% daripada semua orang yang masuk website. Dan juga cost per purchase ni, yang penting dia tidak terlampau mahal, dia ada berlaku pembelian. Dan selain daripada tu, bila kita dah dapat dua ni berlaku dalam kita punya kempen, purchase pun berlaku, barulah kita tengok petanda-petanda lain pula untuk define iklan kita ni menjadi ke tak. Sebab kita buat banyak iklan kan. Kita nak bezakan antara 10 iklan kita mana yang menjadi, antara 5 iklan kita mana yang menjadi. Itu yang kita tengok pada CTR all dan juga click link through rate. Nampak? Dia mesti 4%. Kalau kita tengok lah kempen-kempen yang kami buat macam ni kan. Tengok 3.63, 1.82 kan. Separuh kan. Cantik separuh dia. Dan iklan ni iklan lama ni 2019. Kalau kita tengok data 2019 pula 9 bulan 9 2021. Kalau kita tengok data 2021 pada bulan 9. Pada bulan 9 lah katalah kita ambil ujung bulan ataupun awal Oktober sikit, kita tengok berapa data dia? Tak keluar pula. Ujung bulan 9, 24 kita tengok 25. Dah off sebelum tu lagi. Tak keluar pula data dia. 2020. Sorry. 2021. Sorry. 2021 bulan 9. 2021 bulan 9. Kita tengok. Nampak? Anda boleh nampak Mula-mula CTR all dia memang tinggi tau. Anda kena tahu benda ni. Bila mula-mula kita buat iklan, memang standard CTR all kita akan melambung naik tinggi. Dapat 5%, dapat 7%. Ini yang kita nak. CTR link click pun dia akan tinggi. Tapi semakin ramai orang tengok iklan kita, tengok time ni baru ada 4,000 orang tengok, 4,000 impression. Tapi dah tinggi. Tapi bila semakin ramai orang tengok, semakin ramai dia kadang-kadang dia boleh drop, dia boleh naik. Tengok macam hari keesokannya dia drop sikit. Lepas tu dia naik balik silap-silap pada keesokan harinya. Dia naik balik kan. Jadi that's why sebelum kita naikkan bajet iklan tu, pastikan iklan tu memang dah ada kekuatan. Secara asasnya iklan tu memang menarik orang. Orang tengok je rasa tertarik. Contohnya saya tunjuk anda iklan yang saya baru je buat. Dan ini adalah petanda-petanda iklan yang menjadi. Anda boleh tengok kat sini. Okay. Ini iklan yang sedang berjalannya. Saya buat tutorial tu. Cuba anda tengok dekat sini. CTR all dia berapa? 6.99, 2.9. Ini lah contoh iklan yang menjadi. Iklan yang menjadi ni CTR all dia memang tinggi, CTR link click dia memang tinggi. Dan pastinya dia ada purchase. Macam dalam kes ni saya buat ke testing website testing. So tak ada purchase lah. So benda ni yang saya nak tunjukkan kepada anda.
Yang mana proses untuk mencari iklan yang power ni, dia akan bergantung kepada beberapa elemen wajib. Settlekan dulu CPP, settlekan dulu conversion rate, kemudian kita fokus test banyak lagi iklan untuk tengok iklan mana yang berjaya menghasilkan CTRL yang cantik, CTR link click yang cantik, CPC yang cantik. Dan iklan tu berkemungkinan iklan yang power, dan sebab itulah iklan tu kita boleh naikkan bajet dia. Jadi itulah petanda-petanda iklan yang winning. Boleh faham tak? Harap-harap anda faham benda ni bila anda dah start masuk dalam kepala otak kan, macam lah senang je lah sekali. Yelah, iklan tu kena stopkan orang, kena bagi orang klik, hasilkan link klik yang murah, dan iklan ni sebaik-baiknya jangan clickbait, dia kena click buy. Iklan tu bukannya iklan yang clickbait tau, yang terlampau hype orang masuk website dia rasa kecewa sebab iklan tu over. Dia kena iklan yang jelas sampai info. Orang yang masuk website ni memang dia klik buy. Buy ni maksudnya klik dalam perasaan rasa nak beli dah. Dia ada rasa dah sikit. So, ini adalah iklan yang menjadi yang anda kena tengok petanda-petanda dia. So, kita jumpa dalam video seterusnya. Cara untuk edit dan naikkan bajet. Dalam video ni saya nak tunjukkan cara step by step SOP untuk menaikkan bajet ataupun cara untuk scale up campaign kita. So, jom kita mulakan dengan contoh iklan yang saya tengah buat ni. Ada satu je yang aktif. Okay, so kita nak tengok, katakanlah iklan ni dah menjadi. Maksudnya dah ada pembelian. Dah berlaku pembelian. Cuba bayangkan walaupun akaun saya ni tak ada pembelian ni, bayangkan dah ada purchase dekat sini. Dekat yang aktif ni, saya select dia, yang ni dah aktif. So, saya pergi dekat ad set, saya tunjukkan, katakanlah dah berlaku pembelian. Lepas tu, kita punya landing page ke purchase rate ni pun okey, tak teruk kan. So, seterusnya kita pun dah tahu dah. Kita punya CTR all cantik, CTR link click cantik, CPC kita bawah benchmark RM1.5. So, katalah iklan ni kita rasakan kita nak naikkan bajet dia. Macam mana proses untuk menaikkan bajet daripada RM66 kepada proses yang seterusnya. So, ini adalah simple SOP. Kalau sebelum ni kita dah tengok fasa split test, anda boleh tengok video sebelum ni saya ada tunjukkan. Sekarang ni kita dekat fasa scale up. So, kita ada iklan asal kita, yang mana bajet dia RM66 sehari, kita dah schedulekan, kita buat manual placement kalau anda ingat, yang mana mobile only, newsfeed only, sama ada FB sahaja ataupun IG sahaja ataupun kedua-duanya. Sebaiknya salah satulah, baru kita maximiskan minyak kita RM66 yang sikit ni untuk Facebook tekan. Bila dah menjadi macam ni, apa yang kita nak buat adalah kita nak duplicate iklan ni. Contoh saya buat live demo. Saya nak kita duplicate iklan ni, duplicate iklan asal, letakkan bajet RM100 sehari. Kita schedule untuk dia start pada hari esok. Cuma beza dia yang ni kita buat automatic placement. Maksudnya kita tak buat manual lah. Yang sekarang sebelum ni kita buat manual kan, newsfeed sahaja. Kali ni kita nak test sebab iklan tu dah menjadi. Adakah dekat tempat Facebook, IG, dekat tempat-tempat lain pun menjadi juga. So kita nak duplicate dia. Ini antara benda yang kita boleh buat lah. So, katakanlah macam ni, saya dah ada campaign yang dah menjadi ni. Okay, ni campaign saya. Saya tekan sahaja button duplicate. Lepas tu saya tekan je create new campaign ni. Tekan sekali lagi duplicate. Apa yang berlaku, dia akan duplicate campaign keseluruhan tu. Nampak? Ini adalah campaign yang telah diduplicate. Dia ada bapa, anak, cucu. Ini adalah iklan asal saya bawah ni. So, dia ada keluar copy dekat sini. Jadi, yang ni saya nak tukarlah tarikh hari ni. Contohnya hari ni 010422. Iklan poster. So, katakanlah yang ni saya tulislah dekat depan ni. Duplicate, DUP tu duplicate winning. Winning ads. So, ini adalah iklan duplicate winning ads lah. Untuk iklan poster produk jus manja. So, apa yang beza yang saya nak buat sekarang ni adalah saya nak klik kepada broad audience ni. Okay. Sebab dia copy yang asal dekat bawah ni. So, yang bawah ni kita tak payah kacau apa-apa. Kita tekan dekat broad audience ni. Kita scroll ke bawah. Yang beza yang kita nak buat adalah kita nak tukar daripada yang ni letakkan bajet RM100. Kita bagi bajet dia besar sikit. Sebab kita dah tahu iklan ni menjadi. So, kita nak kena test je. Facebook ni memang kena berani je. Jangan takut-takut. Kita test sahaja. End date ni tak payah. Kita akan off dia secara manual. So, tak payah buat end lah sebab kita akan off dia secara manual. Untuk kita punya audience ni, biarkan sahaja. Tak ada apa-apa. Yang lain setting semua biasa-biasa. Yang ni,
Kita tak nak lah manual placement. Macam sebelum ni kita ada buat Facebook sahaja, Instagram sahaja ataupun salah satu. Ikut bisnes anda, sebaik-baiknya salah satu. Ni contoh demo saya buat. Kita nak klik kepada automatic placement. Biar sahaja. Maksudnya hilang. Kita akan attack desktop, mobile, FB, IG, semua tempat lah. Story, reels dan sebagainya. So, itu sahaja perubahan yang kita nak buat. Kita ubah kepada automatic. Budget pun tadi, start date, kita start pada hari esoknya lah. Macam hari ni 1/4, kita start pada hari esok, 2 hari bulan, pukul 00.01. Maksudnya, pukul 12 pagi. 1 pagi. So, kita biarkan sahaja. Selepas dah settle setting kita ni, abaikanlah ads may get zero ni purchase. Kadang-kadang dia memang keluar macam ni. So, kita abaikan sahaja. Kemudian, kita pergi dekat kita punya ads kita. Dekat cucu ni, klik dekat sini. Dan tak ada apa-apalah yang saya nak adjust kat sini. Saya nak biarkan gambar dan video yang sama macam biasa. So, bila kita dah settle pasal benda ni, kita tekan sahaja publish. Dekat bawah ni, tekan sahaja publish. Jadi, maksudnya kita akan publish iklan yang duplicate. Nampak kat sini Kalau saya pergi balik dekat campaign dan kita refresh sikit page kita ni, kita akan ada 2 campaign. Satu campaign asal. Yang ni campaign asal ni. Satu lagi campaign yang kita duplicate. Duplicate winning ads iklan poster. So yang ni kita dah selesai lah step 1. So yang ni kita dah buat, kita duplicate dia. Beza dia adalah bajet kita letak besar sikit dan automatic placement. Okay, itu nombor 1 dah selesai. Seterusnya, iklan asal ni kita nak tengok apa yang kita nak buat dengan iklan asal kita ni. Iklan yang dah menjadi ni. Kita nak monitor dia. Okay, ini iklan saya yang dah menjadi. Saya tick dia dulu. Confuse pula bila tengok dekat campaign ni. Kita boleh tengok dekat ad set. So, ada nampak 1 je. Apa yang saya nak buat untuk iklan ni adalah saya nak monitor dia. Saya nak naikkan bajet dia terus lah. Sebab iklan tu dah menjadi kan. Daripada bajet RM66, kita naikkan terus bajet dia kepada, saya tekan sahaja edit dekat campaign saya ni. Edit bajet dan naikkan terus kepada 100.5. Maksudnya, bukan naikkan sikit-sikit, kita naikkan je sekaligus. Ini cara saya. Ada setengah orang dia beritahu memang kena naik 20% dan sebagainya. Cuma bagi saya, lebih berkesan saya buat macam ni. Puas hati, tak payah tunggu lama. Dan kalau anda nak try cara lama pun boleh. Tapi kalau anda nak try belajar dengan saya, anda follow je step ni. Kita terus tekan, naikkan, hentak je. Facebook ni kelakar sikit. Bajet kecil tak jadi, bajet besar pula menjadi. So kita naikkan daripada 66 kepada 150. Kalau ikut SOP tadi ni, 66 kepada 150. So kita tekan edit. Saya tunjuk sekali lagi, tekan edit dekat sini dan letak 150. Okay. Okay. Kemudian tekan publish. Tekan publish Cuma iklan ni kita ada schedule kan dia. Sebab tu Facebook beritahu anda mungkin tak dapat spend keseluruhan amount ni. Jadi tak apa, kita tekan je dulu publish. Okay, dia tak berjaya pula. Tengok, berjaya ke tak berjaya? Error was saving your change can be published. You do need permission to publish this draft. Okay. Alright, tapi point dia macam tu lah. Kita nak kena edit balik page ni. Kita nak kena edit benda ni. Dan sebenarnya apa yang kita nak kena buat adalah kita nak kena hilangkan dulu schedule ni. Sebab kita ada set schedule date. Kita endkan dia. Mungkin account testing saya ni ada error sikit. Kita endkan dulu, tick end ni. Lepas kita dah tick end ni, biarkan dia open. Lepas tu kita terus letak naikkan bajet kepada RM150. Kemudian tekan sahaja submit. Itu adalah cara dia. So bila kita dah selesai naikkan bajet sebanyak RM150, apa yang kita nak buat adalah kita nak tunggu selepas 48 jam. Maksudnya dah hari kedua selepas kita naikkan bajet. Iklan kita ni okey ke tak okey? Kalau ada purchase dan ROAS kita atas 1.5. Macam mana nak tahu ROAS 1.5 ke tak? Ni anda kena tentukan sendiri ROAS anda.
anda punya produk ni, berapa yang level untung yang anda sanggup paling minimum. Contohlah, ROAS ni adalah pulangan. Kalau kita punya modal RM100 kos iklan, kalau ROAS 2 tu maksudnya sale kita 2 kali ganda. So kita modal RM100 kos iklan, dapat RM200. Kalau ROAS 2 maksudnya dapat 2 kali ganda. Adakah 2 kali ganda anda masih untung ataupun anda dah start rugi? So anda set sendiri. Contoh dalam kes ni saya letak paling minimum lah. Ini 1.5 saya rasa minimum semua orang lah. Maksudnya letak RM100 dapat RM100.5. Extra dapat RM50 je kat situ kan. Ataupun dapat 0.5 je. Sikit lah untung tu. So katakanlah ini paling minimum. So kita set. Kalau ada purchase dan atas daripada 1.5 ROAS, kita masih maintain sebab kita masih belum rugi lagi. Tapi kita off iklan jika ada purchase tapi ROAS ataupun pulangan sale daripada modal iklan kita bawah 1.5 kali ganda. Dah confirm rugi lah ni sebab kita dah bagi 48 jam. So kita dah boleh off sahaja iklan asal tu. Tapi kena ingat kita masih lagi ada iklan yang duplicate. Sama juga proses dengan iklan duplicate ni. Iklan duplicate ni pun kita tunggu 48 jam. Maksudnya 2 hari. Katakanlah dia ada purchase, kita maintain dia sebab ROAS dia cantik. Tapi katakanlah dia ada purchase tapi ROAS bawah 1.5. Ataupun dalam kes ni sebab ni iklan baru kan yang kita duplicate. Tak ada purchase langsung selepas 2 hari. So ini adalah proses dia. Sorry lagging sikit Okay, bila kita dah settle hari 48 jam pertama, katakanlah masih lagi okey, kita maintain sikit. Kita tunggu 72 jam. Maksudnya dah masuk hari ketiga dah. Kita tunggu hari esoknya. Ini hari penentu. Selepas 3 hari kita naikkan bajet. Jika kita masih lagi on iklan kita, jika ada purchase. Purchase ada dan ROAS okey lah atas 1.5. Maksudnya tak rugi untung. Kita confirm kena off iklan kita dah pada waktu ni jika ada purchase tapi ROAS masih drop. Maksudnya pulangan sale daripada modal iklan kita tu masih bawah 1.5. In fact kat atas ni kita dah off. Tapi kalau tiba-tiba pada 72 jam pun dia makin teruk pula dan kita off. Tetapi jika contohnya kita akan naikkan bajet dekat sini. Kita akan naikkan bajet iklan kita jika selepas 72 jam result tu nampak macam cantik pula. Ataupun kita nampak ni ada potensi ni. Sebab ROAS cantik walaupun selepas 72 jam kita naikkan bajet, ROAS kita adalah 2 ke 3 kali ganda lah contohnya. Ikut kita kita tentukan sendiri target untung kita. So kita terus boleh naikkan bajet daripada RM150 sehari, naikkan terus kepada RM300 sehari. Maksudnya double lagi. Tadi 66 kepada 100.5, ini 100.5 kepada 300. Dan kalau tak dapat 2 ke 3 kali ganda, dapat 1.5 ataupun dapat 1.8, anda tak yakin, anda maintain je dengan bajet tu. Maksudnya kita masih lagi on iklan tu ataupun maintain dengan bajet yang sama jika kita nampak iklan tu macam tak boleh nak go dah. Naikkan bajet pun dia dah goyang, tapi tak adalah rugi, dia macam masih lagi untung tapi macam kita 50-50. So tak payah, maintain je bajet tu. Tapi kalau anda tengok data tu cantik, anda boleh naikkan terus selepas 3 hari. Anda naikkan bajet dari itu, anda boleh naikkan kepada bajet yang seterusnya kepada 300. Dan proses ni akan diulang berkali-kali sebab 3 hari ni adalah waktu yang sesuai untuk kita buat keputusan. Contohnya, kita dah naikkan bajet kepada RM300 sehari. So kita pun tunggulah 144 jam. Wah. Apa benda ni? Dah hari ke-6 lah cerita dia kan. Yang ni baru hari ke-3. So dah 3 hari selepas kita naikkan bajet RM300 sehari ni. Kita tengok iklan kita ni macam mana. Sama je dia punya keputusan dia. Kita maintain on jika dekat 300 pula dia start goyang. Dia start macam 50-50. Nak kata rugi pun tak. Nak kata untung pun ada lagi. So kita maintain je kita punya bajet dengan RM300 sehari. Tapi selepas kita naikkan bajet, dia semakin teruk pula. Dekat sini kita boleh off iklan. Ataupun ada setengah orang, dia tak off iklan, dia turunkan bajet daripada 300 kepada 100.5 balik. Tempat yang okey. Itu pun anda boleh try. Ataupun anda off iklan, tapi lagi 2-3 hari anda try on balik. Maksudnya anda bukanlah off selama-lamanya. Mungkin benda tu tak berkesan pada hari tu. Anda tunggu lama sikit, 3, 4, 5 hari, baru anda try on sekali lagi. Tengok dia okey ke tak. So maksudnya off ni bukanlah semestinya betul-betul off. Boleh jadi kita kurangkan bajet atau kita off buat sementara waktu.
Tetapi, jika masih lagi data cantik, kita boleh naikkan bajet iklan kita. ROAS cantik walaupun selepas 72 jam. 72 jam selepas kita naikkan pada hari ketiga tu, cantik lagi, ROAS maintain lagi. Naikkan terus daripada 300 kepada RM600 sehari. Dan proses ni anda boleh ulang berkali-kali sampai Abang Jamil sampailah iklan anda tu dah tak menjadi macam tu. So kita nampak lah tadi kan proses dia. Kita start daripada berapa kan tadi? Kita start daripada 66, lepas tu kita pergi kepada 150, lepas tu pergi kepada 300, lepas tu pergi kepada 600, lepas tu pergi kepada RM1000. So persoalan dia, siapa yang tentukan angka-angka ni? Tak ada siapa tentukan, anda tentukan sendiri sebenarnya. Saya buat ni sebagai rujukan je. Kalau anda nak follow, anda teruskan. Kalau anda rasa tak yakin 150, buat 100 je boleh tak? Boleh, buat je, tak ada masalah. Kalau anda rasa ikut kesesuaian anda sendiri. Cuma saya nak tunjukkan macam ni lah proses yang kami buat, yang mana kami naikkan bajet tu terus double biasanya. Kalau tak double pun at least macam 75% daripada bajet asal, ataupun paling tak 50% lah. Macam daripada 300 ni naik jadi 400, 400.5 ke. Tu paling sikit lah tu. Kan, atau tidak apa kita naikkan bajet kan, sikit sangat. So macam ni lah cerita dia. Dan benda ni pun kita buat benda yang sama kepada iklan yang kita duplicate tadi tu. Kalau anda perasan kan ada iklan yang kita duplicate dekat atas ni, bajet RM100. So sebab dia dah start RM100, kita terus boleh langkah lah. 100 naik 300 terus, 300 naik 600 dan seterusnya. Dan cara nak baca data ni pun sama sahaja. Tengok 3 hari, tengok 3 hari. Tapi untuk kenaikan yang pertama ni, saya agak risau. Jadi that's why saya wujudkan 48 jam yang pertama. Sebab kita baru first time naik. So kita nak tengok 48 jam okey ke tak? Kalau 48 jam pun dah ke laut terus, kita boleh off terus lah. Sebab takut kita maintain nanti kan makin banyak pula kita rugi kan. Tapi bila kita dah berjaya naikkan daripada 66 kepada 150 dah okey, jangan kita terlampau panggil apa, cepat melatah. Iklan baru tak jadi sikit terus off. Padahal baru tak jadi sehari je. Iklan ni kalau dia tak jadi sebenarnya kena tunggu 3 hari baru kita betul-betul off. Sebab takut-takut kita hanya orang kata melatah dalam situasi tu je. Sedangkan biasalah kan behavior manusia akan berubah-ubah. Kejap orang beli, kejap orang tak beli. So kadang-kadang kita boleh off sekejap iklan tu dan publish balik. So ini adalah fasa scale up. Anda boleh tengok daripada atas sampailah ke bawah. Anda boleh follow proses ni. Dan saya harap anda dapat tengok dengan jelas. Benda ni memang dah ada formula dia. Cuma anda boleh ubah sesuai. Benda ni tak wajib follow sebiji-sebiji. Anda sesuaikan dengan produk yang anda jual. Semoga bermanfaat. Itu saja. Jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum. Hello, hai. Sesi penutup untuk video antara yang terakhir ni. Saya rasa kalau anda boleh tengok daripada mula sampai habis kan, saya memang salute lah. Sebab saya sendiri yang buat video ni pun saya memang cuba nak design sebaik mungkin, sependek yang mungkin. Dan apabila anda berjaya komit, bagi saya itu adalah satu kemenangan yang besar untuk saya sendirilah. Maksudnya nak bagi orang committed dan excited belajar ni sangatlah susah. So thank you. Assalamualaikum. Okay, salam dekat semua orang kat rumah tu. Tiba-tiba mesti tak ada kena-mengena kan. Dalam video ni saya nak tunjukkan kenapa split test atau scale up kita ni gagal. Kan kita dah naikkan bajet dah naikkan 100, 300 macam yang kita cakap tadi tu. Tapi kenapa pula gagal? Saja saya nak buat satu video last penutupan video ni. Okay. So kenapa gagal ni? Biasanya isu yang gagal ni saya nak kena cakap dari sudut isu mindset. Kita takut. Okay. Bila kita cakap pasal masalah kenapa scale up gagal saya tengoklah kan. Kenapa gagal? Padahal iklan nampak ada potensi. Punca gagal. Punca scale up gagal. Nombor satu lah saya nampak banyak orang nombor satu dia tak tahu. Tak cukup ilmu. Dia tak tahu ataupun tak cukup ilmu lah. Dia macam alamak tak tahu macam mana cara nak naikkan bajet. Dia confused. Macam saya dah sediakan SOP. So anda sepatutnya dah tahu. Oh macam ni je dia naikkan. Ya betul. Saya memang tak tipu ataupun bukannya saya sengaja cakap ni cara dia sedangkan kami buat benda lain. Tak, memang macam ni je. Kami memang naikkan bajet sikit. Terus itulah cara kami buat sale 100,000 sebulan untuk produk-produk yang lain-lain. Tim saya sendiri ada yang jual pelbagai jenis produk, dia buat macam tu je, benda yang sama je. So kalau anda dah tahu kan, anda dah tahu, dah cukup ilmu,
Isu dia bukan dah tak tahu pula. Isu dia nombor 2 adalah isu dia takut. Ini isu. Tak berani. Ini isu dia. Tak berani apa? Nak tekan. Betul ke tuan nak kena tekan sampai macam ni? Saya tak beranilah. Wah, keberanian ni memang sangat diperlukan. Yelah, bayangkan kita nak belanjakan duit RM66 sehari kepada RM150 sehari. Lepas tu dalam arahan ni kena tunggu 48 jam pula tu. Sanggup ke? Kan? Dekat sinilah saya minta tolong sangat-sangat. Anda kena berani. Jangan takut. Kita kena anggap macam ni tau. Facebook ni memang kena sediakan satu duit lebur, duit hangus lah. Bayangkan kalau anda terpaksa sediakan RM1,000, RM2,000, RM3,000 untuk proses pembelajaran. Benda ni kalau bila anda dah cukup berani, anda akan belajar macam mana nak buat sale dengan tinggi. Sebab beza antara orang yang berani spend. Bila saya cakap pasal marketer ataupun orang yang pandai buat marketing ni, saya tanya satu soalan simple je. Kau spend berapa sehari? Dengan soalan ni kita dah tahu dah level dia kat mana. Spend berapa sehari iklan? Ada orang kata, aku dah buat iklan 2 tahun tadi. Power 2 tahun. Saya dah buat iklan 5 tahun dah tuan. Bila saya interview mana-mana orang yang pandai buat marketing ni kan. Saya tanya satu soalan. Berapa maksimum, berapa kau spend maksimum sehari untuk iklan? Berapa? So ada yang akan jawab, saya dah belajar 5 tahun. Saya sehari paling maksimum saya pernah belanjakan RM300. So saya tahulah, 300 je. Tapi ada yang kata, saya baru belajar tuan, baru tak sampai 6 bulan. Berapa dah spend maksimum sehari? Sehari tu saya pernah belanjakan dekat RM1,500 sehari. Wow. Mana kita lagi respect? Mana lagi power sebenarnya? Orang yang boleh belanjakan 100, 300 sehari ataupun 1,500 sehari. Sebenarnya 1,500 ni lagi power. Sebab bukan senang nak ada keberanian belanja. Nak ada kerajinan untuk manage duit sebanyak ni. Dia kena rajin. Dan mestilah bila dia naikkan bajet, mestilah sebab untung. Mana ada orang naikkan bajet sebab rugi kan? Dia memang maksudnya, dia mestilah pernah untung, on the way nak untung, tiba-tiba naikkan bajet. Tak untung pula. Sebab tu kita boleh bezakan orang yang baru nak belajar ni, newbie kan. Newbie paling senang lah saya nampak dia spend berapa? Dia spend RM30 sehari. Ini newbie. Takut-takut, geli-geli kan, macam RM10 ke RM30 sehari lah. Kategori macam nak buat iklan tak nak buat iklan. Nak buat iklan tak nak buat iklan. Baik tak payah buat iklan. Ni newbie. Kemudian kita ada beginner. Beginner ni pula dia belanjakan duit ads biasanya dalam RM, dia dah start main bajet besar sikit. Dia dalam RM60 kepada RM100.5 sehari. Tapi dia start dekat kod tu je lah. Dia tak berani. Bagi dia kalau dah lebih 100 tu macam, dah mahal dah ni. Betul ke nak belanja kan? Padahal untung. Tapi dia tak berani nak tekan. Dia tak berani nak naikkan bajet tu, takut dia rugi duit. Kemudian kita ada level intermediate. Kenapa saya cerita benda ni? Sebab ini akan main faktor besar dalam kejayaan anda. Ini saya nampak pattern yang banyak. Ada yang hanya berani belanjakan 200 ke 400. Dia duk main kod takat tu je. Dia main duk takat tu je. Dia macam tak lebih pun. Tak sampai pun 500. Tak sampai pun 600. Dia dekat takat tu je. So ini intermediate. Okey lah juga. At least. Kan? So kalau orang yang kita tanya tadi tu, ni level intermediate lah. Tapi akan ada orang pula yang level advance. Advance ni dia belanjakan dalam sekitar, bagi saya lah saya kategorikan dalam RM secara rough dalam 800 ke 1,200 sehari. Sehari. Maksudnya dia dah touch angka 5 angka dah. 4 angka dah. Dah ambil ribu-ribu dah. Kejap 800, kejap 900, kejap 1,200, 1,300 naik, turun balik. Dia start dekat situ. Dan dia akan start lama juga kat situ. Dia dah power dah ni. Dia dah untung dah ni. Ni paling-paling busuk sale mesti dah 100,000 kalau capai level ni. Sebab kita punya pulangan biasanya 3 kali ganda. So kalau kita dah spend 1,000 sehari, 30 hari dah 30,000. Darab 3 kali ganda dah 90,000. So macam mana dia nak pecah pergi kepada level expert pula. Expert ni apa? Expert ni dia spend dalam sekitar RM2,000 ke 4,000 sehari. Dalam range tu. Pula kan. Dia kat situ. Kejap 3,000, kejap 2,000, kejap 4,000 dan sebagainya. Dan last sekali, ini bagi saya master lah. Kan, ini level tertinggi. Ada tinggi lagi, itu dah level master, super master ke apa kan. Dia dah spend dalam level 8K ke 12K sehari.
Satu hari tau, lebih kurang dalam 10,000. Maksudnya sebulan dia belanjakan untuk iklan dekat 300,000. Biasanya sale orang yang belanjakan sebulan 300,000 ni dah sejuta dah. Sebulan sale sejuta buat iklan sahaja. So anda kena faham, sebab tu saya letak nombor 2 ni, kenapa kita gagal buat scale up dan sebagainya ni, sebab kita takut. Kita start dengan mentaliti, kalau buat sikit pun tak menjadi, kalau aku naikkan bajet mesti lagi tak menjadi. Sebenarnya salah tau benda tu. Kadang-kadang iklan, letak bajet kecil tak jadi, letak bajet besar pun jadi. Kadang-kadang. So anda kena tengok, sebab tu indikator asal ni sangat penting. Iklan tu sendiri kena menjadi dulu. Dari sudut apa? Emas. Iklan yang ada CTRL tinggi, CTR link click tinggi, CPC cantik, tapi tak masuk pembelian. Pelik. Kita macam, peliknya. Masuk tapi sikit-sikit je pembelian kan. Padahal data semua dah cantik dah kat sini. So, tekan je. Kadang-kadang Facebook tak cukup minyak, tak cukup bajet untuk nak capai kepada orang yang betul. Macam kita suruh dia bagi flyers, tapi isi duit minyak RM66 je sehari. Facebook macam tengah naik motor tu terjam. Dia tak sampai dekat taman yang premium tu nak bagi flyers dekat perumahan yang kawasan-kawasan tu. Contohlah kan. So kita bagi dia modal RM200 sehari terus. Boom, dia terus meroket. Tiba-tiba banyak pula sale masuk. Lebih kurang macam tu lah So itu antara benda dia. Dan dekat sini anda akan nampak lah. Yang mana sangat penting untuk takut. Jangan takut dan kena berani So yang ni kena ada ilmu. Yang ni pula jawapan dia adalah kena berani Dan last sekali, ini adalah cabaran terakhir. Malas. Tak konsisten. Kan, mentang-mentang kau dah berani, mentang-mentang kau dah tahu, mentang-mentang kau dah ada ilmu, kau dah capai level yang kau nak sangat capai tu, ataupun kat sini, malas. Malas apa ni? Malas nak split test. Malas nak mencari winning ads. Dia malas dah. Dia dah jadi orang yang dah power ni kan. Biasa dia dah malas. Nafsu dia. Nafsu dia dah tak macam dulu. Kan, dulu beria-ria belajar apa semua. Sekarang dah berjaya, dah dapat sikit, dia dah start malas lah. Malas apa ni? Malas nak split test. Malas nak hasilkan iklan, gambar yang baru, video yang baru. Malas nak keluarkan innovative idea, campaign-campaign. Benda-benda yang lebih powerful yang kita duk simpan dalam kepala otak. Kita asyik guna iklan yang sama je. Split test tapi tak split test pun. Pakai gambar yang sama, video yang sama yang kita buat sebelum ni. Kita sentimental terhadap iklan lama kita tu. Ini adalah isu yang seterusnya yang saya nampak berlaku adalah malas tak konsisten. So benda ni memang tak ada jalan shortcut. Kena rajin. Allah tu maha adil, orang yang usaha lebih dapat lebih. Kalau kita malas, kita takkan dapat pun benda tu. So itulah sedikit sebanyak tazkirah malam Jumaat. Punca kenapa gagal ni anda kena ingat 3 perkara ni. Yang paling isu besar, takut. Lepas anda dah berani, insya-Allah kena rajin pula. So jumpa anda di puncak kejayaan. Thank you, semoga anda bermanfaat, berjaya. Dan ada apa-apa masalah, contact customer support kami. Assalamualaikum. Bye-bye.